Assalamualaikum, selamat pagi murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk topik peratus. Macam biasa, buka buku modul kamu pada muka surat 9. Baiklah, soalan nombor 1. Rajah menunjukkan sebuah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Seperti yang kamu ketahui, apabila ada perkataan bahagian yang sama besar bermaksud pecahan. Dekat situ kamu kena tulis pecahan dulu. Berapakah pecahan kawasan yang berlorek? Okey, tulis di sebelah bulatan tu pecahan bagi kawasan yang berlorek. Kawasan berlorek adalah 3/10. Darab dengan 100%, iaitu kita tahu 100% adalah peratus. Nyatakan peratus bahagian berlorek daripada seluruh rajah. So, peratus menunjukkan darab 100%. Itu adalah maksud peratus. Okey, jadi mula-mula kamu kena darabkan terlebih dahulu. 3 darab dengan 100%. Kemudian bahagi dengan 10. Okey, 10 sifar ini ada satu sifar. Kita padankan satu sifar. Dan di sini juga ada satu sifar. Saya potong bawah, potong juga atas. Tinggallah 3 darab dengan 10%. So, 3 darab 10% sama dengan 30%. Okey, selesai untuk soalan 1A. Baiklah, mari kita lihat soalan nombor 1B. Hamidah ingin melorek 80% daripada seluruh rajah di atas. Berapakah bahagian yang perlu dilorekkan lagi? Okey, dapat dilihat di sini bahawa yang telah berlorek adalah 30%. Dia nak sebanyak 80%. 80% tolak dengan 30%. Kamu akan dapat berapa peratus murid-murid? Ya, 50%. Sekiranya satu bahagian mewakili 10%, 3 bahagian menjadi 30%, makanya 50% kita kena lorekkan sebanyak 5 bahagian. Inilah jawapannya. Okey, baiklah. Di sini kita tengok soalan nombor 2. Jadual menunjukkan peratus ahli TKRS di 3 buah kelas. Tahun 6A 25%, 6B tidak dinyatakan dan 6C 40%. Baik. Kamu boleh lihat bahawa ini adalah jumlah peratus untuk 3 kelas. Sekiranya ketiga-tiga kelas ini cukup kehadiran ahli TKRS-nya, berapa peratus? Kalau penuh, cukup. Selalunya orang kata kalau kamu dapat markah penuh, kamu akan ingat berapa peratus? Markah penuh. 100% kan? So, dalam peristiwa ini sama juga, dalam hal ini sama juga. Bila penuh, kita akan anggap dia sebagai 100%. Jadi, untuk dapatkan nilai 100% ini, kita perlulah tolakkan. Nak dapatkan tempat kosong ni kan? So, kita perlu tolakkan. 100% tolak dengan 25%. Okey, pinjam tak boleh, jadi 9. 10 tolak 5, 9 tolak 7. 75%. Tolak lagi dengan 40%, iaitu 6C pula. Kita nak dapatkan 6B kan?
Okey, 50 tolak sifar 7 tolak 4, 3. Jadi 35% adalah untuk 6B. Tulis nilainya dalam kotak itu. 35%. Apabila kamu tambahkan 6A tambah 6B tambah 6C, kamu akan dapat 100% ini. Cuba kita lihat. Semula 5 tambah 5 10, 3 tambah 2 tambah 1 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah, 100% lengkap. Okey, jadi jawapannya ialah 35% di sini. Mari kita lihat untuk 2B pula. Okey, 2B. Beza bilangan ahli 3RS 6A dan 6C. 6A ada 25%, 6C ada 40%. Maka beza ni menunjukkan operasi tolak. 6C buat dalam bentuk lazim terus ya. 40% ni tolak dengan 6A lah sebab 6C lebih besar. So 25%. Sifar tolak 5 tak boleh pinjam. Operasi tolak 5, 3 tolak 2, 1. Jawapannya ialah 15%. Mudah je kan? So ingat dekat sini pelajaran bagi soalan nombor 2 ialah apabila kita mencari satu nilai keseluruhan, ada satu anu lah dekat sini tempat kosong dinamakan anu. Keseluruhannya kalau peratus ialah penuh 100%. So untuk cari anu kita kena tolakkan 100 tolak dengan nilai yang ada. Kalau contoh dalam soalan nombor 2 ni 6A ada, 6C ada, so kita tolakkan dan dapatlah 6B. Okey, saya harap kamu jelas. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 3. Terdapat 50 soalan dalam satu ujian matematik. Anas dapat menjawab 40 soalan dengan betul. Ada 50 soalan. 50 soalan ni adalah penyebut. Ini menunjukkan keseluruhan soalan tu ada 50. Dan Anas cuma dapat jawab 40. Ini adalah pecahan, contohnya pecahan yang berlorek. Maknanya yang mana dia dapat, mana yang diminta. So 40 letak di atas. Yang ini jadi pengangka. Okey, ini jadi penyebut dan jadi pengangka. Dia minta soalan A berapakah peratus, maka Anas perolehi. Dia minta peratus. Ingat balik dalam kepala, bila ada perkataan peratus, maksudnya darab dengan 100%. Okey, boleh juga kamu buat dalam bentuk garis panjang. 40 darab 100 bahagi dengan 50. Tapi ruang cikgu kecil, jadi cikgu terus potong di sini. Sama je juga. Potong bawah 1, potong atas 1. Tak boleh potong kalau atas sama atas. Ni sebenarnya di garis macam ni lah. Atas dengan atas tak boleh potong. Jadi kita kena gunakan apa yang ada sahaja. Di sini 40 darab 10. Boleh buat dalam bentuk lazim dekat tepi. 40 darab 10. Cikgu pernah ajar ada 2 sifar tu, tulis 2 sifar. 4 darab 1, 400. Bahagi dengan 5. Per ni maksudnya bahagi. Bahagi dengan 5. Okey, 8, 40. Okey, sifar naik atas. Jadi jawapannya ialah 80%. Pengiraan mesti dekat bahagian tepi ya. Pengiraan mesti di bahagian tepi. Dan jawapan dekat bawah. Bawah garisan pecah tu dah buat, mesti jawapannya di bawah. Jangan buat tempat lain. Okey. Soalan seterusnya 3B. Jika Anas ingin mendapat 96%, berapakah soalan yang perlu dijawabnya dengan betul?
betul. Ini soalan kebat. Okey, dekat sini semua soalan ada berapa? Ingat balik. Okey, kita tengok soalan sebenarnya ada 50. Kalau kita nak dapatkan dalam peratus, kita per dengan 100 lah kan. Anas nak 96%. Berapa soalan dia kena betul? Okey, 50 ni nak darab berapa dapat 100? Okey, darab 2, betul. Atas pun kena darab 2 lah. Okey, sekarang 96. Nak cari depan. Kalau depan darab 2 dapat 96. Tapi kalau kita terbalik, jalan terbalik. Lawan kepada darab ialah bahagi. Jadi 96 bahagi dengan 2. Ingat jalan kerja mesti kat tepi 8 9 tolak 8 1 6 turunkan 16. Jadi sifir 8 darab 2 16. Sifir 8 sifir 2 8. Jawapannya ialah 48 soalan. Dia boleh salah 2 soalan je. Dia kena betul 48 soalan. Okey murid-murid, tugasan kamu ialah buat soalan nombor 4A dan 4B dan ambil gambar bagi muka surat 9 dan 10. Sampai di sini saja kelas kita. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Jangan lupa ambil gambar tau. Bye.